Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Anda yang mana satu? Anda memilih atau dipilih? Hai, apa khabar? Saya IR Sofian bersama saya dekat dalam live Facebook, IG dan juga YouTube. Apa khabar semua? Terima kasih bersama-sama dengan saya pada hari ini. Okey, hari ini hari Jumaat. Okey. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan baik, sihat walafiat. Semua sekali saya doakan mudah-mudahan Allah limpahkan anda semua dengan rezeki yang melimpah ruah, melimpah dan juga kesihatan yang baik. Dan mudah-mudahan anda semua dalam keadaan bahagia dan keadaan yang baik semua. Apa khabar semua? Okey. Hari ini tajuk yang ingin saya bawakan adalah di manakah anda? Sama ada anda memilih ataupun dipilih. Wow, tajuk kali ini adalah tajuk yang pada saya yang best. Okey. Saya dapat fikirkan bagaimanakah pagi ni tadi untuk bercerita tentang benda ni. Alright. Of course lah, dekat dalam dunia ni sebenarnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sangat unik sebenarnya. Okey, sangat unik dan kita sebenarnya banyak benda yang kita terlepas pandang disebabkan oleh banyak sangat nikmat yang Allah bagi pada kita. Alright. Untuk anda, saya nak tanya sahabat-sahabat semua yang sama-sama dengan saya, yang telah memberikan saya heart, yang telah memberi saya thumbs up dan telah share posting ini, adakah anda memilih ataupun terpilih? Wow. Okey. Ini adalah tajuk yang pada saya yang menguji minda sikit, dia tidak straightforward sebenarnya, okey. Dan point saya adalah begini. Alright. Jikalau kita lihat dekat dalam dunia ni sebenarnya kita ada benda yang kita boleh membuat pilihan, tapi ramai orang tak boleh membuat pilihan. Ramai orang fikir dan kadang dia benda tu telah terpilih. Macam mana dia cerita ni? Macam mana mereka tak boleh memilih sedangkan mereka boleh memilih? Banyak sangat benda nak cerita ni kan. Dia dah jadi macam apa benda ayah cakap. Okay, now sekarang macam ni. Kalau kita lihat selalu dekat dalam social media kita selalu fikirkan, kita selalu tengok orang mengencam orang ni, ada racist segala-galanya. Baru-baru ni kan pada tahun lepas kalau tak silap saya ada cerita tentang racist whatever semua sekali. Kita pernah terfikir tak bahawa kita sebenarnya bukan memilih tapi kita telah dipilih. Kita telah terpilih oleh Allah SWT untuk menjadi orang Melayu. Macam saya jadi orang Melayu. Kita telah terpilih. Dan saya juga terpilih alhamdulillah menjadi orang Islam. Berapa ramai yang bersama-sama dengan saya jadi orang Islam, jadi orang Melayu. Tolong angkat tangan si I. Okey. Kita adalah sama, kita telah terpilih. Tapi berapa ramai daripada orang yang dekat luar sana telah terpilih bukan menjadi agama dia bukan adalah agama Islam. Mereka terpilih, bukan pilihan mereka, tapi mereka telah terpilih yang bahawa Allah letakkan mereka menganuti agama lain dan mereka telah menjadi bangsa lain yang menjadikan bahawa kita ni dekat dalam dunia sebenarnya macam-macam perangai, macam-macam ragam, macam-macam agama, macam bangsa, macam-macam kita punya kulit, macam-macam punya perangai, segala-galanya. Itulah sebenarnya keunikan kita sebagai orang Islam ni, manusia dekat dalam muka bumi ni. That's why di sinilah kan kalau kita fikirkan di sinilah sebenarnya yang best sekali kita boleh fikirkan macam mana dengan kita terpilih ni kita boleh memilih. Ini dia yang best ni. Dan kalau kita lihat balik semula, saya rasa kalau diberikan pilihan kepada orang yang tahu bahawa nikmat berapa bestnya, berapa syoknya nilai sebagai seorang umat Islam, mereka akan memilih untuk menjadi umat Islam. Jikalau mereka pula berfikirkan, wow, kalau kata orang Melayu ni tak nak jadi Melayu, mereka akan pilih untuk tak nak jadi orang Melayu. Mungkin dia orang nak memilih untuk jadi bangsa Ceria Non Alip. Mungkin dia orang nak jadi yang kulit yang macam apa tu, macam putih-putih sikit kan, orang Europe ke apa kan, ataupun orang Arab ke sebab nak jadi macam berjambang, whatever, hidung mancung. Mereka memilih, nak cuba memilih. Tapi tak. Mereka tidak ada pilihan untuk memilih. Mereka telah terpilih. Begitu juga dengan kita. Alright? Apa yang kita boleh pilih dan apa kita tak boleh pilih. Ini yang best ni. Jikalau kita nak cerita bagaimana keadaan sekarang. Turutan daripada beberapa posting saya sebelum ni. Kalau boleh, saya sarankan anda untuk follow balik semula posting-posting saya sebelum ni. Posting-posting saya sebelum ni kejap saya betulkan balik semula dia punya sound, dia punya ni. Saya harapkan semua sekali boleh ngam kan. Suara boleh cantik masuk. Okay.
Alright, terima kasih kepada anda yang baru join. Okey, tajuk kita hari ini memilih dan dipilih. Anda yang mana satu sebenarnya? Okey, welcome. Selamat datang. Minta tolong bagi saya heart, bagi saya thumbs up, bagi share. Mudah-mudahan apa posting anda ini akan menjadi jariah kepada orang lain. Sebab kadang-kadang macam contoh kita nak memilih. Kadang-kadang kita sebenarnya tak perasan sebenarnya kita banyak pilihan. Contoh macam ni lah. Saya ambil satu contoh. Ada seorang ni, nama dia katakan A lah, nama dia A, okey. Ya, dia telah bercinta dekat dengan seorang makwa ni. Nama dia katakan N lah, A dengan N. AN, boleh tak macam tu? Boleh lah. B lah, B. A dengan B. Telah bercinta daripada sekolah rendah, bercinta sekolah menengah. Kemudian sampai ke akhirnya, sampai dia kahwin. Dia memikirkan bahawa untuk jodoh dia tak ada pilihan lain kecuali dia memilih yang A memilih B, B memilih B. A memilih A, B memilih A. So mereka merasakan bahawa wah aku tak ada pilihan lain sebab ini aku punya first love. Di satu pihak yang lain, mungkin X dengan Y pula, seorang lelaki nama dia X, Y pula, Y pula perempuan. X dalam banyak sebenarnya cari makwa yang banyak pilihan. Dan suddenly, dia jumpa dengan yang Y ni tadi. Dan akhirnya mereka mendirikan rumah tangga. Di dalam perspektif Y, X ni tadi, dia merasakan bahawa sebenarnya dia banyak pilihan. Perempuan ni macam-macam perangai. Ada yang macam ni. Ada yang seksi, ada yang pakai macam ni, ada yang berjilbab lah. Dia banyak pilihan. Ada yang kulit putih, ada yang kulit tak berapa putih, ada yang sawo matang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dia banyak pilihan. So, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini menunjukkan bahawa kita mempunyai dua persepsi. Persepsi yang pertama, kita merasakan bahawa diri kita telah lock diri kita untuk kita tidak ada pilihan. Untuk yang Mamat yang X ni tadi, dia telah meletakkan diri dia untuk boleh memilih. So, anda nak yang mana satu? Ini juga dalam kehidupan kita sebenarnya. Untuk membolehkan anda berjaya, untuk anda membolehkan anda survive dekat dalam hidup ni, anda untuk mempunyai banyak pilihan, anda mestilah menjadi seorang yang boleh memilih. So, macam mana nak jadi orang yang memilih ni? Soalan dia, macam mana nak jadi orang memilih? Yang pertama sekali, soalan dia macam mana tadi nak jadi orang memilih? Yang pertama sekali, anda mesti perlu sedar yang bahawanya anda boleh memilih. Macam juga kita telah Barisan Nasional telah tewas di dalam kita punya pilihan raya baru 2 tahun lepas. Telah tewas dalam pilihan raya lepas. Sebelum tu, mereka mengatakan bahawa orang lain tak ada pilihan lain. Mereka mengatakan bahawa orang lain, orang-orang dekat rakyat dekat dalam Malaysia ni hanya ada satu pilihan je untuk memilih Barisan Nasional. Akhirnya mereka terlampau rasa sangat strong, mereka rasakan bahawa mereka sangat-sangat kuat dan akhirnya mereka lupa bahawasanya dekat dalam dalam pilihan dekat dalam pilihan raya kan, sebenarnya ramai orang boleh memilih. Okey. So bila ramai orang boleh memilih, di situlah menunjukkan bahawasanya kita sebenarnya mempunyai flexibility. So begitu juga dekat dalam kehidupan kita sebenarnya, kalau kita lihat balik semula, kita banyak pilihan. Banyak benda yang kita boleh buat. Contohnya tadi dalam keadaan kehidupan kita, dalam kehidupan kita boleh memilih sama ada untuk kita nak berniaga atau kita nak bekerja. Kita boleh memilih sama ada kita bekerja atau kita menjadi trader, full time trader. Kita boleh memilih untuk kita berkeluarga atau kita just solo. Kita boleh memilih untuk kita mempunyai anak yang ramai ataupun anak yang sikit. Kita boleh memilih untuk mempunyai pendapatan yang banyak dan kita boleh memilih untuk pendapatan yang sedikit. Kita boleh memilih untuk mempunyai ramai kawan. Macam saya pilih untuk mempunyai ramai kawan macam anda semua yang dekat dalam Facebook. Dan kita juga boleh memilih untuk kita berdiri, duduk di dalam kotak diri kita sahaja, di dalam gua diri kita sendiri. Walaupun hanya dengan ada internet, kita layan diri kita sendiri. Semua ni adalah pilihan kita. So, mana satu lebih bagus? Dua-duanya sebenarnya mempunyai benda-benda yang bagus. Dua-dua bagus. Akan tetapi, dengan pilihan anda tu, anda kena lihat banyak mana yang ada positif, banyak yang ada benda negatif. Pilihan adalah satu benda yang various. So, di dalam kehidupan kita ni, yang paling penting sekali adalah kita fikirkan bukan untuk diri kita. Ini key yang paling penting. Di dalam kita memilih,
Kebolehan kita untuk memilih, kita nak fikirkan untuk supaya kita memilih bukan untuk diri kita. Saya ulang balik semula. Jikalau kita nak memilih, kita memilih bukan untuk diri kita. Kita cuba memilih yang benda ni adalah untuk ramai orang. Okey, contoh saya memilih. Pilihan saya untuk mengadakan live pada setiap hari. Live pada setiap hari bukan untuk diri saya tapi fikir untuk ramai orang. Okey, sebenarnya bukan senang untuk nak mencari tajuk sendiri. Nak cari tajuk, nak cari konten, nak cari untuk nak prepare untuk buat live. Ianya bukan mudah. Kita fikir macam mana nak mengeluarkan. Tapi kita fikirkan apa yang kita boleh buat untuk public, untuk orang ramai, untuk kita share. Untuk membolehkan benda ni kita boleh spreadkan ilmu dengan baik. Alright? Contoh, apa tadi cerita apa tadi? Cerita tadi tentang apa tu? Khutbah Jumaat tadi cerita kisah apa Saya lupa tadi kisah apa. Syafiq ingat tak? Tahu tak? Khutbah tadi. Atau kau tidur juga? Khutbah tadi ceritakan tentang Alabar. Apa dia? Saya pasal tadi tak bawa handphone, saya tak tulis tadi. Apa siapa boleh ingat tadi khutbah tadi? Kalau siapa kawan boleh ingat. Tapi tajuk tadi saya suka tadi tajuk tadi, tajuk khutbah sangat best. Mana benda ni pun kita boleh membeli. Tajuk tu lebih kurang sinkronis sebenarnya dengan apa tajuk kita nak buat hari ni. Jadi balik semula kepada apa yang kita membuat pilihan ni sebenarnya bukan untuk kita, diri kita. Jikalau kita fikir contohlah macam ni. Jikalau anda yang belum berkahwin, okey, belum berkahwin, anda fikirkan jikalau anda berkahwin, apa yang benefit yang anda boleh buat untuk pasangan anda, untuk keluarga mereka, bukan untuk diri kita tau. Jikalau anda pula yang telah berpasangan dan memilih pekerjaan, anda fikirkan apakah pekerjaan yang boleh buat, apakah sumber pendapatan yang aku boleh buat untuk bukan diri aku tapi untuk keluarga aku. Jikalau anda pula deda masyarakat, apakah contribution yang aku boleh buat, apa yang contribution yang saya boleh buat untuk masyarakat setempat kita. khutbah tadi, apa beza melabur dan berjudi? Oh ya? Oh, dekat tempat saya lain. Melabur dan berjudi. Oh, ada dekat sini? Ya? Tempat saya tadi lain. Oh, apa beza antara melabur dan berjudi? Wow, itu tajuk satu yang best. Okey, Encik Syafiq tadi cakap ni tadi, dia kata dekat tempat dia tadi khutbah bercerita tentang apa beza melabur dan berjudi. Wow, this is good topic. Nanti kita akan uraikan. Please take note, kita akan bercerita topik ni antara beza antara melabur dan berjudi. Saya tahu apa benda nak cerita, dari segi teknikal dia pun boleh cerita jugalah, insya-Allah. Alright. So, itu kita simpan jadi topik. Tapi topik hari ni, apa pilihan kita? Macam tadi lah, pilihan saya untuk bercerita benda tu, untuk buat satu topik, untuk membolehkan ianya boleh diuraikan dengan lebih cantik, lebih baik lagi. Sebab ia melibatkan teknikal. Sebab ia melibatkan teknikal bila cakap tentang melabur dan berjudi, melibatkan benda yang sesuatu benda yang abstrak. Sebab dia boleh terjebak ke sini, terjebak ke sini. Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi halam macam itulah lebih kurang. So, inilah sebenarnya. Jadi apa poin saya nak sebut ni tadi, bagaimanakah kita nak memberikan sesuatu kepada pilihan kita yang boleh memberi sesuatu kepada orang ramai, kepada orang lain. Walaupun dalam organisasi kita, ianya mungkin organisasi, maknanya organisasi institusi kekeluargaan kita memberikan untuk family kita, cari rezeki kita untuk keluarga kita, untuk anak kita. Di dalam masyarakat tadi, dalam company kita, dalam syarikat ataupun dekat dalam organisasi pekerjaan, macam mana kita boleh contribute dekat dalam persatuan syarikat pekerja, macam manakah untuk kita contribute kepada semua pekerja-pekerja, dan macam mana kita boleh pula masa pekerja tu tadi boleh contribute kepada syarikat. Di dalam kita duduk di dalam masyarakat, macam manakah pula kita boleh contribute apa yang kita ada ni tadi kepada apa? Kepada masyarakat. Dan bila ni adalah satu energi yang sangat baik. Tapi kebanyakan daripada kita memilih untuk fikirkan diri kita. Okey? Dan banyaklah situasi yang kalau kita lihat banyak. Kebanyakannya orang lebih suka mencari provokasi dan juga mencari publicity. Dan lately ni bila cakap tentang provokasi dan juga publicity, kita lihat orang yang nak jadi yang artis, yang bukan artis, yang ala-ala jadi artis, semua sekali cuba membuatkan benda ni. Ini menyebabkan masyarakat kita jadi tak berapa tenteram. Sekejap-kejap je dah hot issue. Kita sebenarnya patut membincangkan isu-isu yang melibatkan ummah, akan tetapi kita terpaksa
ambil pot benda-benda yang lain. Jadi benda ni boleh diverted, boleh jadi kacau. Banyak benda-benda yang sepatutnya kita boleh bincangkan macam mana kita nak menyatukan kita punya ummah, macam mana kita nak bergabung, macam mana kita nak menyatukan kita hati-hati kita semua, orang yang Melayu, orang yang Islam, nak digabungkan hati kita untuk kita bergabung untuk memperkuatkan kita punya ekonomi kita. Sebab kita dah terpinggir. Ini pilihan kita sebenarnya. Inilah pilihan kita. Kalau kita lihat dekat dalam Malaysia sendiri, saban hari kita lihat banyak harta-harta dekat dalam hak milik Melayu, hak milik Bumi Putra telah digadaikan daripada hari ke hari, hari ke hari. Ia sangat menyayat hati, sangat menakutkan. So ini juga pilihan kita juga, sama ada kita nak macam mana kita nak turut serta di dalam pembangunan ekonomi. Macam saya sendiri, saya memilih untuk jalan perniagaan. Saya bersama tim saya, pekerja dan juga tim. Saya tak jarang panggil pada pekerja lah, saya panggil tim AJL untuk bersama-sama dengan orang-orang lain. Kita nak bersama memperkuatkan, memperkasakan ekonomi, memperkasakan tenaga, energi, pemikiran, kita punya filosofi, kita punya mindset kita untuk membangunkan kawan-kawan kita, membangunkan ekonomi, membangun bersama-sama. So, itu pilihan kita untuk membolehkan kita dapat menyumbangkan sesuatu. Bagi orang yang tak boleh menyumbang secara besar, dia boleh jadi follower. Jadi follower juga adalah pilihan yang satu lagi untuk membolehkan mereka. Sebab kalau ada leader, dia tak ada follower, dia tak jadi. Dan kalau orang follower ni dia tak ada leader, dia tak jadi. Dia memang akan ada bergabung. Di dalam organisasi macam tu. Macam Rasulullah, dia jadi seorang leader. Sahabat-sahabat bukannya tak hebat. Dia hebat tapi dia memilih untuk menjadi supporter, menjadi pembantu kepada Rasulullah. Okay? Dan bila Rasulullah tak ada, dah sudah wafat, sahabat pula akan naik menjadi leader. Yang lain pula support yang lain juga. Sebegitulah keadaannya. Inilah yang positive energy yang ada, yang telah dipupuk oleh Rasulullah untuk membolehkan kita bersama-sama berukhuwah. So, semua ni pilihan kita. Dan kita juga boleh membuat pilihan sebenarnya untuk duduk bersendirian. Kita buat hal kita dekat rumah. Dekat masa saya dulu duduk kampung, ada jiran yang buat macam ni. Duduk, relax, jadi buat hal dia. Kan, dia buat dia macam dia cari duit, makan macam tu, dia tak ada join. Kalau kata raya marhaban, dia tak ada join. Dekat Johor kita ada marhaban dia tak ada join. Kalau kata macam minum-minum, dia tak ada. Kalau pergi masjid pun tak ada. So bila macam tu je lah benda tu. Itu pilihan dia, boleh buat pilihan. Tapi bukan yang tu yang kita nak. Kita nak sama-sama kawan-kawan yang sama-sama energi dengan kita. Kawan-kawan yang mempunyai kekuatan, dalaman, minda, segala-galanya untuk bersama-sama kita bergabung. Pertama sekali apa yang kita nak ingat, untuk memperkuatkan kita punya ummah kita, untuk mendirikan balik semula, menegakkan balik semula nama Islam, insya-Allah. Alright. So, Tuan Hadi bercakap ekonomi kita kena kuat. Terima kasih. Wow, top fan kata dia, Encik Adi, Tuan Hadi Al-Farsi. Ini orang Farsi ni orang apa? Orang Paris ni. Macam itulah. Okey. So ini dah, insya-Allah kita bersama-sama kita membuat pilihan yang baik. Dan ada sebenarnya beberapa perkara yang kita tidak boleh buat pilihan. Dan inilah yang ditentukan oleh Allah SWT. Ini ditentukan oleh Allah SWT. Tapi di dalam penentuan Allah, sebenarnya kita boleh membuat pilihan. Sebagaimana contoh tadi, kita sebagai orang Islam yang dipilih daripada kecil, kun fayakun, daripada lahir je, wek je dah terus jadi orang Islam dah. Wek dia jadi orang Melayu, duduk dalam masyarakat orang Melayu. Tapi kita juga ada pilihan untuk membangunkan kita punya ni. Dan ada juga membuat pilihan keluar daripada komuniti yang ada. Ini semua pilihan, walaupun Allah telah tentukan sesuatu tu. So, maknanya benda ni adalah dua gabungan yang sangat baik. Cuma apa yang kita boleh buat, kita kena muhasabah diri kita. Kita kena dalam apa juga tindakan kita fikirkan kewajaran kita fikirkan bukan untuk diri kita. Okey, jikalau kita fikir di sini, sebab utama yang kena satu fikirlah, kita fikirkan mengapakah soalan dia, mengapakah kita tidak boleh membuat sesuatu untuk diri kita. Soalan dia, sebab apa kita tak boleh buat sesuatu untuk diri kita. Okey, sebab kalau kita lihat dekat dalam Islam sendiri, Islam mengajar kita untuk selalu memberi sedekah. Adakah soalan dia memberi sedekah tu untuk diri kita? Cuba jawab. Adakah memberi sedekah tu adalah untuk diri kita? Tak, sebenarnya memberi sedekah tu adalah untuk orang lain. Faham maksud saya? Kita memberi sedekah untuk lain. Akan tetapi
Yang bestnya, yang uniknya Allah buat ni, yang apa yang dia buat adalah bila kita bersedekah sebenarnya dia dapat juga kat kita. That's why benda tu daripada berjalan satu hala, kita sebenarnya pergikan kepada satu pergi. Macam kita berselawat pada Rasulullah. Adakah kita mengingati Rasulullah tu untuk Rasulullah? Tak, sebenarnya kita nakkan syafaat Rasulullah. Tapi untuk itu Allah tunjukkan bahawasanya kita berselawat dan akhirnya dapat limpahan tu kepada kita. Sebab ianya seolah-olah air yang penuh. Jikalau kita tuang pada air yang penuh di dalam jug, dalam cawan, jikalau kita tuang air juga, ianya bukannya memenuhkan suatu, tapi ia melempah. So, lempahan tu dapatkan kita. So, dalam makna kata yang lain, jikalau anda contoh bersedekah, anda niatkan untuk orang lain. Niatkan pada arwah mak kita, arwah abah kita, atuk kita. Sedekahkan untuk whatever tu semua sekalian. Untuk orang lain, akan tetapi dapatnya juga untuk diri kita. Alright? So, terima kasih. Thanks for watching. Terima kasih kerana bagi saya thumbs up dan bagi saya love dan share posting ini. Saya harapkan mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi dalam siri-siri live selepas ini. Saya Ayat Sofian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.